Agar kami bukan saja mengerti, tetapi kami sadar bahwa kami harus melakukannya. Tolonglah setiap kami ya Tuhan, khususnya bagi kedua hamba-Mu yang akan merenungkannya dan juga akan menerjemahkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Mari kita akan membaca dari Matius 28 ayat 18 sampai 20. Kemudian akan dilanjutkan dengan Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan ayat 8 khususnya. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Matius 28, 18 sampai 20, demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." 马太福音28章16到20节，是一个门徒往家里离去，到了耶稣所约定的山上，他们见了耶稣就拜他。然而还有人疑惑，耶稣进前来对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们实习。凡我所吩咐的，你们都要教训他们遵守。我们就常与你们同在，直到世界的末了。”使徒行传第1章第6到第8节。他们聚集的时候，耶稣问耶稣说：“主啊，你复兴以色列国就在这时候吗？”耶稣对他们说：“父秉着自己的权柄所定的时候，日期不是你们可以知道的。但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地直到地极做我的见证。” Kisah Para Rasul 1 ayat 8 saya akan bacakan kembali. "Tetapi kamu akan menerima kuasa, dan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi." Bapak Ibu, di dalam 1 Samuel 4 ada sebuah kisah yang cukup menarik untuk kita renungkan. 我们从圣经当中的撒母耳记上第4章有一段很动听的故事。 Ketika bangsa Israel terus berperang melawan bangsa Filistin, 当这个以色列人跟非利士丁的人征战的时候， dan berulang kali Israel mengalami kekalahan. 以色列常常失败了。 Di dalam 1 Samuel 4 diceritakan tentang seorang prajurit yang pulang memberitahukan kekalahan Israel. 有一个人就是在撒母耳记上第4章的时候，一个兵士回去告诉众人说， Lalu para tua-tua Israel itu berpikir untuk mencari sebuah solusi. 所以长老们就在讨论要找一个出路。 Yang sangat besar kemungkinan itu dilatar belakangi dengan kisah-kisah perjalanan Israel di masa lalu. 因为他们有这个以色列人怎样从埃及地出来的一个背景。 Ketika menghadapi peperangan demi peperangan. 当他们面对战争的时候， Ini yang membuat para tua-tua itu sangat besar menyimpulkan ini loh solusinya. 所以这些长老们他们就决定了，就是这一个理论。 Para tua-tua ini mengatakan, oke, kita ambil tabut Allah yang ada di Silo. 所以长老们就提议，我们就把这个从圣殿里面的这个祭坛拿出来， Dan kita hadirkan di sini. 让我们把这些都带到这里， Supaya kita mendapatkan sebuah kemenangan. 让我们可以大胜仗。 Saudara, benar tabut Allah itu diambil. 这些祭坛从圣殿里面拿出来， Dan ketika tabut Allah itu berada di tengah-tengah orang Israel, 当这些圣坛在这个以色列人当中， itu menimbulkan sebuah antusias yang sangat luar 这时 biasa. 就带起他们一个兴起。
Dan mereka seolah-olah akan meraih kemenangan tatkala akan berperang 他 melawan 们以为他 Filistin. 们已经能够得到大胜仗， Dan itu mereka lakukan. 他们就这样实行了。 Sementara di pihak sana orang Filistin ketika melihat ada tabut Allah yang dibawa, 但是对面的敌人看到这个上帝的圣坛在这里， mereka gemetar, mereka 他 takut. 们非常的战兢， Mereka mengakui bahwa Allah itu adalah Allah yang dahsyat. 因为他认识耶和华是一个大的神， Allah yang memimpin orang Israel melewati peperangan demi peperangan dan mendapatkan kemenangan. 因为那伟大的神曾带领以色列人经过斗智的大胜仗。 Sampai dituliskan ada di antara orang Filistin yang mengatakan, mari kita maju sebagai laki-laki. 所以菲利斯丁的人说：“让我们的男士们都出来， Jangan sampai kita jadi hamba atau budaknya orang Ibrani 我 itu. 们不要成为这些以色列人的奴仆。 Dan singkat cerita, peperangan itu terjadi. 战争开始， Israel kalah. 以色列人大败仗， Tabut Allah dirampas. 上帝的圣坛被敌人掳去了。 Saudara, ini sebuah kisah yang dicatat. 这就是一个故事。 Tapi kalau kita renungkan baik-baik, 但是如果我们正视其事项的话， kenapa mereka menghadirkan tabut Allah tetapi mengalami kekalahan? 为什么当以色列人把这个从圣殿拿出来的圣坛放在当中，他们仍然打败仗呢？ Mengapa tercipta sebuah formulasi atau sebuah rumusan atau sebuah asumsi pendapat kalau tabut Allah itu berada di tengah-tengah mereka pasti kita menang? 为何他们思想中认为，如果把上帝的圣坛放在他们当中，以他们征战的时候可以大胜仗呢？ Saudara, ini yang menarik untuk kita renungkan lebih dalam. 这是我们应该去思想的。 Tua-tua itu mungkin mereka memiliki sebuah pengalaman atau sebuah ingatan bahwa tatkala tabut Allah ada, kemenangan itu diraih. 因为这些长老们，他们已经体验过了，当这个上帝的圣坛在他们当中的时候，他们认以为是上帝与他们同在，给他们胜利。 Tapi faktanya mereka kalah. 但结果事实是败坏了。 Pasti ada sesuatu yang keliru dalam hal ini. 我们相信其中有什么缺点在这里， Saya yakin yang keliru bukan tabut Allahnya. 而不是上帝的圣坛是错的。 Mungkin yang kita bisa ajukan sebuah pertanyaan, apakah tabut Allah itu representatif kehadiran Allah terjadi tidak? 问题是在于，是不是这个圣坛放在当中的时候，就等于说，上帝在我们当中降临呢？ Apakah simbol tentang Allah ini menunjukkan kehadiran Allah atau tidak? 是不是这个圣坛的来到，就是象征着上帝的同在？ Yang kedua, apakah ketika simbol Allah atau tabut Allah itu ada di tengah-tengah mereka, itu menunjukkan kualitas kehidupan mereka di hadapan Tuhan itu beres atau tidak? 第二个就是当这个上帝的象征在我们当中，是不是表明我们的生活是已经完全的呢？ Mereka memiliki sebuah hubungan yang intim, yang takut akan Tuhan, yang mendengar suara Tuhan atau tidak? 他们问题是他们的心灵，他们是否跟神有联合的关系，能够聆听神的话？ Saudara, saya rasa peristiwa ini diulangi dalam sejarah. 我们知道这个事情，在历史上重演的发生， Sampai adanya perang salib. 所以有这个十字军战争。 Saudara-saudara yang terkasih, tetapi paling tidak melalui bagian ini kita bisa merenungkan manusia itu memiliki cara berpikir, cara berasumsi untuk melihat sesuatu. 因为人就是他了解了以后，他就是以为他的思想里面认为是怎样的事情。 Manusia itu bisa membangun sebuah asumsi kalau kita sudah melewati tahap atau SOP-nya seperti ini, pasti kita bisa meraih sesuatu. 因为人的价值方面，就是如果他们经历过多次的经验的话，就认为这个是切实的。 Saudara, ternyata tidak demikian. 但事实并不是如此。 Nah, ketika kita bicara dari sebuah perspektif atau sebuah sudut pandang, 当我们从一个角度或者观点来看的时候， tua-tua Israel pernah melakukan sebuah kegagalan untuk melihat bagaimana mereka menghadapi sebuah peperangan. 因为这些以色列的长老，他们曾经发生了这个错误的想法，在这个征战当中， Ketika mereka berpikir tabut Allah dihadirkan menang, mereka keliru. 当他们
认为这个上帝的圣坛放在当中的时候，他们可以大胜仗的话，这就是一个错误的观念。 Karena nampaknya yang diminta oleh Tuhan, mereka mengalami sebuah hubungan yang dibangun kembali intim dengan Allah. 因为神所要求的是我们的人，我们的信是跟上帝在此有联合的关系。 Setiap kita juga memiliki sebuah cara pandang yang bisa berbeda terhadap sesuatu yang sama. 我们常常也是一样的，对一个错误的看法有一个不懂的看法。 Ketika kita menghadapi sebuah permasalahan, suami dan istri bisa memiliki perspektif yang berbeda. 家庭当中若是发生问题的话，那做丈夫的跟太太的可能有不同的看法。 Ketika mencoba untuk menghayati kehidupan bergereja dan berjemaat, sudut pandang hamba Tuhan dan majelis juga bisa berbeda. 同样的，在教会里面所发生的问题，有时常常是神的仆人的看法跟长老指示或者信徒们的看法有不同的观点。 Ada seorang hamba Tuhan yang sedang menyelesaikan S2-nya. 有一个传道，他完成了这个硕士学位的时候， Lalu dia kontak saya dan mengatakan, Pak, saya kalau ke Bali saya pengen ngobrol-ngobrol dengan Bapak. 他说如果我有机会到巴黎的话，跟向这位牧师见面谈话。 Karena saya ada sebuah survei yang saya harus lakukan berkenaan dengan tesis saya, dia bilang. 因为我要去了解涉及这些我的论文的一些正式的事情。 Lalu kami ketemu dan kami sudah ngobrol. 我们见面，我们谈话了。 Dia lalu kemudian mulai memasuki sebuah pembicaraan melihat program gereja, tinjauan kuantitatif dan tinjauan kualitatif itu bisa berbeda jauh. 他就是拿出教会里边的一个事情，但是这个从这两方面都有不同的看法。 Salah satu yang diangkat oleh dia adalah pemuridan. 特别他所提出来的就是这个门徒训练， Karena dia sedang melayani di sebuah gereja yang semangat pemuridannya itu lagi hebat-hebatnya. 因为他正在一个教会里面实习，那这个教会里面他们对这个门徒训练，他们的谈得很热门。 Bagaimana pemuridan ini kemudian ditinjau dari sudut pandang kuantitatif. 但是我们该如何把这个门徒训练从我们的这个不同的观点来 Dan 看呢？ tentu kita kalau melihat dampak hasilnya, pelipat gandaannya itu luar biasa. 因为我们看到门徒训练他们的成绩将来就是一个是加倍数的。 Tetapi secara kualitatif, apakah itu sudah menunjukkan sebuah kualitas hidup yang sungguh-sungguh atau tidak? 但是从我们的这两方面，是不是整个的已经可以达到哪个程度？ Pendek cerita, saudara, sesungguhnya ketika kita membicarakan tentang amanat agung, itu juga bisa memiliki sebuah sudut pandang yang berbeda. 当我们谈到这个大使命的时候，我们也有不同的看法和观点。 Saya ceritakan dua pendapat jemaat saya. 我提出两个我的信徒的意见。 Jemaat yang pertama ini dia jebolan dari Aachen, dari Jerman. 一个信徒是他刚刚从这个德国留学回来， Seorang yang sangat logis sekali untuk memikirkan sesuatu. 因为他是有逻辑性的思想。 Bahkan dia mengatakan kalau ada sebuah produk itu ada jaminannya, saya tidak beli, dia bilang. 如果有一个产品，他就提出他的保证书的话、保险的话，我就不去买。 Karena bagi saya logikanya kalau produk itu bagus tidak perlu dijamin, saya akan membeli. 因为如果是真是好的产品，它不需要去验证，我就会去买它。 Saudara, dia mengatakan amanat agung ini tidak harus kita lakukan. 他说，大使命并不是我们每一个人应该要去完成的， Karena secara konteks ini memang diberikan kepada murid-murid. 因为按照经文的话，这个命令是交给那些教会或者当时的使徒。 Yang secara konteks bacaan yaitu kepada murid, bukan kepada kita yang hidup di zaman ini. 就是按这个条文的话，是对做这个门徒讲的，不是对做我们现在的人。 Saudara, ini satu jemaat mengatakan 这 demikian. 是一个信徒的意见。 Jemaat yang lain mencoba untuk melihat amanat agung sebagai sebuah mandat yang harus dilakukan. 但是另外的信徒说，这个大使命是一个责任，我们应该要完成的。 Dilihat dari sebuah sudut pandang tentang konsep pemilihan. 就是从这个选举的事情所看的观点。 Dia mencoba untuk menjabarkan tentang apa yang
diajarkan oleh Calvin tentang limited atonement, penebusan yang terbatas. 因为从这个高分的论文里面就说到我们的这个救恩的要道问题， Yang artinya korelasinya di mana Pak antara amanat agung dengan limited atonement ini, dia bilang. 他说这个大使命跟这个设计的这个笔记的话有什么不同的？ Dengan kata lain, kita seharusnya tidak perlu susah-susah kita itu melakukan amanat agung. Kalau memang Tuhan sudah tetapkan orang itu percaya, pasti percaya, dia bilang. 所以我们不需要那样努力的去传福音，因为如果按照这个一定论的话，那他如果是神所要拣选的人，他一定必蒙拯救了。 Saudara, intinya ketika kita bicara amanat agung itu bisa melahirkan multi perspektif. 因为当我们谈到这个大使命的时候，有不同的看法和观点。 Saya sadar hari ini saya menyampaikan renungan bisa sangat berbeda dengan Pak Lim Supianto, dengan Pak William dan lain sebagainya. 可能今天的同样的经文，但是我的跟林牧师的可能的讲法不一样。 Karena mungkin ada tekanan-tekanan tersendiri, ada perspektif tersendiri yang mungkin akan saya bold, saya garis bawahi. 因为我从我的观点来看，这些重点又跟他们不一样。 Mari kita melihat di dalam bacaan tadi. 让我们来思想刚才所读的经文。 Ketika dikatakan pergilah, 经文里面告诉我们，你要去 pergilah, 出去， yang artinya terjadi proses berpindah dari satu tempat ke tempat lain. 就等于说从一个地方 Apa- 出来到另外地方。 Apakah itu harus dilakukan? 这是我们是否要做出来的呢？ Apalagi kita misalkan compare dengan bagian kisah para rasul sampai ke ujung bumi. 特别是在使徒行传告诉我们是要到甚至到地极去传福音。 Pendeta Rahmiati pernah mengatakan kita ini adalah ujung buminya orang lain. 拉曼亚蒂牧师曾经讲过，我们在这里是外国各地的人认为的地极。 Dan orang lain itu menjadi ujung buminya kita. 那从我们的观点来看，他们是我们的地极。 Yang pertanyaannya apakah kita harus menuju ke ujung bumi yaitu keberadaan orang lain itu? 问题是在于我们是不是要去到他们那里是当做我们的地极呢？ Sementara di sekitar kita ada ujung bumi dari orang lain yang juga perlu untuk mendapatkan kasih Tuhan. 其实，在我们的四周围里面，对他们来讲是他们的这个地极，我们应该把福音传到各地的人。 Tanpa mengurangi pemahaman untuk pergi ke ujung bumi tersebut. 我们不谈这个出去到外面。 Artinya setiap kita memang harus menunjukkan tanggung jawab kita untuk lingkungan di sekitar kita. 我们首先就是的责任，就是我们要关怀我们四周围的人。 Kalau tadi liturgos mengatakan mari kita menjadi berkat, kita membawa nama-nama tertentu, orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita atau siapapun juga, itu adalah pelaksanaan mandat 刚 tersebut. 才主灵的人已经讲过，我们应该去关怀我们四周围的人，那些需要我们帮助的人。 Tetapi pergi itu tetap penting. 出去是应该的，很重要。 Kalau pergi itu tidak dilaksanakan hari ini, kita ini belum Kristen. 如果以前的人没有出去传福音的话，我们今天不可能做基督徒。 Ada orang-orang yang dengan rela hati mereka pergi untuk 因 memberitakan 为有人 Injil. 甘心愿意顺服出去。 Saudara, lalu dikatakan jadikanlah semua bangsa muridku. 如果告诉我们说是万民做我的门徒， Saudara perhatikan, muridku. 我的门徒 Artinya menjadikan mereka murid Kristus. 就等于说要把他们就是陶造成为一个主耶稣的门徒。 Sehingga tatkala kita berpikir tentang sebuah produk layanan, ini produk layanan yang bukan mengacu kepada sistem, kepada materi, tetapi hidup yang memiliki tataran sebuah karakter seperti karakter Kristus. 所以我们要设性出来的时候，不是按照那些论文的看法，但是我们怎样照着主耶稣的吩咐，我们照样去设性出来。 Ketika kata muridku harus diterjemahkan, maka patokannya, acuannya itu Kristus. 所以当我们说是成为主的门徒的话，那我们的重点是在耶稣基督里。 Dan Kristuslah yang menjadi sebuah tolok ukur keteladanan di dalam karakternya. 所以耶稣基督就成为我们榜样的一个中心。 Bulan ini kami di Denpasar tema bulanannya adalah Christ likeness, keserupaan dengan Kristus. 我们在巴厘岛，我们这个月的总题就是我们要学像耶稣。
Karena tujuan akhir sebuah pemuridan adalah orang itu bertumbuh dan dia boleh hidup serupa Kristus sampai Tuhan memanggil setiap kita. 因为做主的门徒的话，你要训练一个人，就是让他的心整个的可以学像耶稣，直到见主的面。 Saudara-saudara, ketika Yesus sendiri mengajar, maka tatkala orang-orang itu menolak, mereka tidak merespon dengan tepat apa yang menjadi ajaran Kristus, itu susah untuk menjadi murid Kristus. 所以当耶稣教导门徒的时候，有人不接受的话，他们就很难成为耶稣的门徒。 Dan untuk kita memahami menjadi murid Kristus, 当我们要去了解做主的门徒， kalau kita mau mengenal Kristus, 我们要先认识耶稣， nggak ada cara lain, Bapak Ibu, 其他的方法是不可能达到的。 yaitu kita mesti membaca firman Tuhan. 所以我们就要好好的去读他的话。 Saudara, Pak Edmund Chen baru saja di Grand City membicarakan tentang inner life, cultivating your inner life. IDMC 的一个主讲，其中一个说就是Edmund 站，他说是我们最要紧的就是我们心灵里面的内心的更新。 Lalu ada seorang pembicara yang meminta 2 orang yang maju ke depan. 有就讲员就请2个人出来， Dan yang satu kemudian di Pak Noh Moningkah kalau tidak salah yang maju mewakili gereja-gereja fundamental. 一个牧师是代表说是很受规条的教会， Lalu salah satu ini dianggap mewakili gereja-gereja dari kelompok yang pengalaman itu penting sekali. 但是另外的一个人呢，他是代表我们目前的教会是很注重这些感觉。 Tapi ketika kita berpikir kalau kita mau serupa dengan Kristus, 但是如果我们想到要学像耶稣的话， cara yang paling pasti adalah mengenal Kristus. 最要紧的、首要的就是要认识基督。 Gimana caranya mengenal Kristus lebih intim? 我们如何可以更加的认识主耶稣呢？ Ketika pulang saya diskusikan dengan beberapa teman dengan majelis. 所以参加会议以后，我回来就跟一些弟兄姐妹讨论。 Saudara-saudara, saya kasih contoh begini. 我举个例子， Saya punya istri. 我有太太， Kalau saya ingin mengenal istri saya lebih dalam, 如果我更想了解她， saya intim dengan istri saya, 让我有密切的关系， saya bisa ajak ngobrol istri saya. 我就是常常要跟她对话， Saya bisa dengerin dia cerita. 我也听她的话， Saya bisa peluk dia. 我可以抱着她， Kami bisa gandengan jalan. 我们也可以手牵手。 Yang artinya ada sesuatu yang membuat saya dan dia mengalami satu touching. 让我跟他就是有发生一个联系， Sehingga saya itu bisa lebih intim, sehingga saya mengerti isi hati, saya mengerti pemikiran tatkala dia share sama saya. 让我可以更深切的去了解他，我们可以去聆听他的话。 Pertanyaannya bagaimana kita intim sama Tuhan, sama Yesus itu bagaimana caranya intim? 我们要跟主耶稣跟神有联合的关系，要如何呢？ Nggak ada seorang pun di antara kita yang pernah lihat Tuhan. 我们在这里都没有人见过耶稣。 Saya juga nggak tahu apakah saudara pernah mendengar suara Tuhan secara audible, saudara dengar 我 dengan 不知道是否 telinga. 你是亲自听到过耶稣的声音跟你说 Salah 话， satu ekspresi Tuhan untuk menyatakan dirinya adalah firman. 但是上帝愿意表现他的同在的话，借着他的话， Orang yang mau mengalami keserupaan dengan Kristus, 如果他要学像耶稣的话， orang yang mau dimuridkan dan memuridkan, 如果他愿意成为主的门徒，并且他要让别人做主的门 tapi 徒， nggak baca firman Tuhan itu mustahil. 如果没有好好的途径的话，他是不可能的， Karena dia nggak bisa mengalami bagaimana keserupaan dengan Kristus itu. 因为他自己学不来怎么样去这个效法耶稣基督。 Dan kalau kita berada di kelompok gereja yang fundamentalis, yang mengacu kepada firman Tuhan, kita berada di dalam satu posisi yang paling tidak, ini udah di tracknya nih. 所以，如果我们在这些受教规条的教会，我们有一个神学的基础，就是更稳。 Karena bagi saya pengalaman-pengalaman bersama Tuhan hanyalah mengkonfirmasi apa yang kita sudah pahami dari firman Tuhan yang kita 就是 pelajari. 我们要学像耶稣要做门徒的话，也比较人去做我的耶稣的门徒，我们就要从上帝的话里面的教导来学习，来接受。 Saudara, di dalam bagian ini katakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, murid Tuhan patokannya loh. 所以我们的这个重点就是你要去是万民做我的门徒，就是主的门徒，
muridnya Lim Supianto, bukan muridnya Jenny, bukan, murid Tuhan. 也不是说林牧师或者是简历牧师的门徒。 Lalu dikatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang perintahkan 也 kepada. 教导他们，正如你所我教导你们的话。 Saudara-saudara, ketika kita berpikir tentang amanat agung, 当我们谈到这个大使命的时候， di satu sisi saya ingin mengajak saudara pikiran amanat agung itu sesuatu yang kompleks, yang komprehensif yang harusnya difahami. 我们常常想到，如果是大使命的话，那就是说整个的理论性的话，整个的 Setiap 完整 kita 的。 apabila mau diutus oleh Tuhan, 当上帝有差派我们去的时候， logikanya ada beberapa hal yang penting yang harus terjadi di dalam diri kita. 所以我们有几个方面，我们一定要设性出来的。 Saudara, di dalam ayat 18 ada sebuah istilah diberikan segala kuasa. 正如第18节告诉我们，天上地下所有的权柄都赐给我了。 Nanti di Kisah Para Rasul juga ada kuasa, begitu lagi. 在使徒行传里面也是说，让我的权力同在。 Ya, di Kisah Para Rasul itu artinya dunamis atau tenaga, kekuatan. 所以就是上帝的同在，是你得着能力。 Kalau yang bagian di Matius itu artinya exousia, authority, sebuah kekuasaan. 在这个28章里面的马太就是说，给你个权柄。 Dua pemahaman ini kalau dipadukan menarik sekali 所以 artinya. 这两方面如果加在一起，就更适应。 Ketika kita bicara tentang namanya exousia, tentang namanya otoritas, maka ini diberikan kepada kita dan kita ini menerima mandatnya. 如果说是这个权柄是给我们的话，那我们就是成为领受这个使命的人。 Kita lakukan atas nama Tuhan ini. 我们是奉耶稣的名做出来的， Mandat ini mandat yang agung. 因为这个权柄是从上帝给我们的。 Tetapi kita membutuhkan dunamis, membutuhkan kuasa dari Tuhan untuk bisa melakukannya. 但我们自己呢，是需要上帝的能力加进来，使我们可以完整。 Dan untuk melakukannya ini membutuhkan sebuah kelengkapan dalam hidup kita. 所以，当我们需要这个能力的话，我们的生命就是要整个的完整。 Kita harus memiliki pengajaran yang benar. 所以，我们要有这个很切实的这些教育。 Kalau enggak, apa yang mau dikabarkan? 不然的话，我们要怎样传讲这个真理呢？ Yang kedua, kita juga harus diperlengkapi dengan baik. 第二样，我们自己也要装备自己， Kita mesti dipersiapkan agar menjadi berkat bagi orang 让我们 lain. 可以成为多人的祝福。 Kita mencoba diajarkan dengan cara yang paling efektif. 就是最深的，或者是最快的方法。 Saudara-saudara, yang ketiga 第三个， yang dibutuhkan adalah ada sesuatu yang mengkonfirmasi dari berita yang kita sampaikan, 就是让我们所传讲的信息是带着能力， yaitu kesaksian hidup. 就是我们的生活见证。 Saudara, di sisi yang pertama kita adalah orang-orang yang seharusnya berada di dalam sebuah pengajaran yang solid. 所以第一个方面所需要的就是我们要好好的学习真理教导。 Karena ketika kita mau mengabarkan kebenaran, kita harus hidup di dalam sebuah berita yang benar itu 所以 sendiri. 当我们要传讲真理之前，我们就要活在真理里面。 Saudara, lahirlah teologia misi. 所以就有这个神学的理论出来，宣教的理论。 Ketika kita bicara misi, ini melahirkan perspektif yang banyak sekali, 因 teman-teman. 为当我们谈到这个宣教的话，就产生许多不同的观点。 Misalkan 正如 ada sebuah pendapat, 有人认为， misiologi itu adalah mbok-mbokannya teologi, dia 这 bilang. 个宣教的神学就是这个神学里面的基础， The mother of theology is misiologi, dia bilang. 就是神学里面，就是我们的基础是在一个宣教神学里面。 Karena ketika teologia itu dibangun sebetulnya sedang mencoba mencerna Allah yang dari surga turun ke dunia dalam misinya menyelamatkan dunia. 所以神学的产生，就是因为他接受从上面这个宣教的真理，让我们去了解，也就产生了一个神学的教义。 Bukan misiologi is part of theology, bukan. 并不是说这个宣教神学就是跟这个圣经教义的是作伴的。 Sehingga ketika kita bicara amanat agung itu menjadi sebuah kiblat, saudara. 所以当我们讲到这个大使命的话，是整个性的。
Yang kedua, misalkan dalam aplikasinya. 第二样就是我们如何去实行的。 Saya rasa di gereja juga sering diperdebatkan. 我们常常在教会里面也产生了一些争论。 Kita mempercayai bahwa kehidupan gereja itu kan ada koinonia, diakonia, dan marturia. 因为我们知道，在教会里面，我们需要有一个护理的工作，也是需要这个传福音的工作，还有真 Tapi 理的教 sampai 导。 hari ini masih ada perdebatan 到今年为止，还是有争论。 yang mengatakan marturia itu mesti duluan baru didukung oleh diakonianya. 所以我们先从这个教育的理论开始，才是要做出这个护理的工作。 Yang kedua, enggak bisa, untuk konteks tertentu diakonianya jalan dulu untuk membangun jembatan, setelah itu marturianya terjadi. 但是有人认为说，不应该是先从护理开始，让我们建立一个桥梁，让我们可以达到哪里，我们才把这个真理讲给他们。 Lalu kelompok tengah, ya enggak lah, mari kita jalan sama-sama marturia sama 但是 diakonia. 另外的一个是，我们要秉性的两方面都要同时进行。 Saudara, ketika kita memperhatikan bagian amanat agung ini sangat kompleks. 所以，当我们讲到这个大使命的话，是非常的，就是有多种的观点。 Di mana setiap kita memang harus hidup dalam pengajaran yang baik, yang benar. 首先，我们都一样的，就是我们需要在这个好好的真理教导之下。 Puji Tuhan, walaupun mungkin dalam sebuah perspektif yang sangat subjektif, bahwa gereja kita adalah gereja yang ada di dalam track pengajaran yang cukup solid ini. 所以我们看到这个，在从客观性方面的角度来看的话，我们的教会是属于在这个真理教导上的基础。 Yang kedua, setiap kita kan memang harus diperlengkapi. 第二样，我们就是要受到装备。 Dulu rame namanya EE. 以前我们学过这个 AA 的话，善福。 Sebelum EE ada 4 hukum rohani. 之前呢，就是更早的话就是4例。 Ada juga yang lain yang sering digunakan untuk anak-anak, itu adalah buku tanpa kata. 有的是无字书的这个传福，对小孩子传福音的方法。 Saya mengikuti di Jogja namanya friendship evangelism. 我在这个酒家里面也是参加过这个 friendship evangelism。 Saudara, banyak sebuah cara supaya kita menjadi orang yang efektif untuk menyampaikan kabar 就 baik. 是从这些事情，我们就学习如何的，我们可以一起更好的传福音。 Dan setiap kita mungkin pernah mengikutinya. 我们可能当中有许多的弟兄姐妹都参加过这个传福音个人布道的培训。 Kita masih ingat 2 tanda tanya itu. 我们看到这个 AA 里面的2个问号， Saudara-saudara, setiap kita diperlengkapi. 我们每个人需要装备。 Dengan tim medis kita berangkat pergi kemana. 我们跟这个诊疗所、跟这个医疗的服务出去传福音。 Kita menyatakan kepedulian perhatian kita kepada satu daerah dan kita kemudian melakukan bakti 因 sosial. 为就是说证明说我们很关怀哪一代的人，关怀他们哪一代人的这个身体上的健康。 Di satu sisi ada social responsibility, 因为我们需要这个福利的工作， tapi di sisi lain kita juga mau menyatakan iman kita. 但是在另一个方面，我们要看出我们的这个信心生活的表现， Saudara, itu semuanya penting. 这些都非常重要的。 Tetapi ada satu hal yang saya ingin ajak saudara renungkan 但 baik-baik. 是今天我们要更深的去了解、去深入思想。 Di ayat 20 dikatakan ajarlah mereka melakukan. 凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。 Yang artinya tidak berhenti ajarlah mereka memiliki pemahaman. 这意思是说，不是我们停留在这个听了真理教训以后， Yang tidak berhenti ajarlah mereka memiliki kemampuan, keterampilan. 就是因为他们领受了这一些教导装备以后， Tetapi sebuah langkah untuk menerapkan itu menjadi begitu penting dan ini krusial banget. 我们把我们所学的所有的可以实行在我们的生活里面。 Saudara, ada satu terjemahan 有 ya, 另外的翻译， terjemahan dalam bahasa Indonesia yang bahasanya itu cukup menarik, saudara. 有印尼文这样的一个翻译法， Yaitu kalau saudara bisa download itu adalah ILT, saudara ya. 这个 ELP 里面， Disebutkan begini, saya akan bacakan. Dan seraya mendekat Yesus berbicara kepada mereka sambil berkata, segala otoritas di surga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Ayat 19. Oleh karena itu, dengan pergi muridkanlah segala bangsa, itu muridku. Ya, dengan pergi, menggunakan kata dengan.
Dengan pergi, muridkanlah semua bangsa dengan membaptiskan mereka ke dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dengan mengajar mereka untuk melakukan. Yaitu seolah-olah pengertian begini, kalau kita nggak melakukan, pemuritan itu gagal pasti. 如果先从我们自己开始，如果我们不照做其遵行的话，那这个门徒训练就要失败了。 Kalau kamu nggak pergi, semua bangsa itu nggak bakal bisa menjadi muridku. 如果你不出去的话，那怎么万民可以来信耶稣呢？ Dan di dalam bagian ini seolah mendapatkan sebuah kesan melakukan itu menjadi kata kuncinya. 所以在这里说是遵行，这个是非常重要的字迹。 Yang seolah-olah kita tahu penyakit, kita tahu obat, tapi kita tidak pernah makan, tidak pernah mengikuti anjuran dokter untuk mengalami sebuah perubahan pola hidup yang tidak bakal sehat. 就是说，等于说，你知道你的病况以后，也知道这个药这种药的话，但是如果你不照着医生把这个药吃下去的话，那 Saya bilang sama anak-anak saya yang lagi menghadapi ujian, papi mami pasti doain kalian. Tapi kalau kalian tidak belajar, ya kalian tidak akan lulus. 我告诉我的孩子们，我们做父母的为你祷告，但是你自己亲自要学习。如果你没有学习的话，你就不能保证你可以 Saudara 及格。 Ini kata kunci. 这就是我们首要的词迹。 Tapi ternyata kata kunci ini yang paling sulit ternyata. 但是这个是非常难以接受， Sulit. 很难。 Saudara punya pembekalan secara kognitif bagus. 因为你在知识上了解的方法很多， Saudara punya keterampilan oke. 你被教导培训装备多， Tapi kalau hatinya nggak mau menerapkan, nggak jalan. 但是如果我们的心没有其实行出来的话，那是无用的。 Ini masalah hati. 这问题是在你的心灵里面， Masalah sebuah kerinduan untuk menjadi taat kepada Tuhan. 你是不是有刻向你愿意顺服神？ Tidak puas ketika kita hanya menjadi orang yang dipersiapkan, tetapi kita tidak pernah menerapkan dalam hidup 我 sehari-hari. 们成为一个只有接受，但是我们没有其实性的人，就是很不好受。 Setiap kita mengalami pergumulan yang sama 我们 sebetulnya. 每一个人心理上也是有一些的挣扎， Pergumulan kita ada di titik ini. 但是我们的要点就在这里。 Kalau kita melihat training-training atau pembekalan-pembekalan, 如果我们看到许多的装备栽培班的话， kita tahu tentang 3 konsep pembekalan yang penting, 我们知道有3样装备， yaitu head, 比如说我们的思想、知识 hand,，我们的手， lalu heart. 第3个是我们的心， Bahasa yang lain kognitif, 也就是我们的知识， lalu kemudian psikomotorik, 我们就实行出来 afektifnya. 以后呢，我们所产生的力量。 Ternyata ketika berurusan dengan hati ini terlalu banyak harga yang harus dibayar. 但是如果谈到我们的心的话，那我们需要付的代价蛮大， Bayar waktu, bayar tenaga. 你要付时间、付力量， Bahkan kita juga harus membayar dengan mengeluarkan kekuatan finansial kita. 可能你要从你的腰包里面掏出来一些经费。 Di dalam komsel yang saya pimpin, saya cuma bilang begini, orang yang bertumbuh, orang itu mesti rela memberikan sumbangsih pemikiran. 我曾记得我教学的时候，我就告诉他们，如果你愿意的话，那你就要付上代价。 Tapi untuk konteks kita orang Indonesia, orang banyak memberikan sumbangsih pemikiran itu banyak sudah. 在印尼的环境里面，很多人都是给你一些知识上的教导， Orang itu dengan rela mempersembahkan tenaganya untuk Tuhan. 那些人都愿意把力量奉献给神， Bukan saja pemikiran, tapi dia juga harus mau melakukan. 不但是他的思想，他也是要实行的出来。 Karena ketika dia harus melakukan, itu berarti dia sudah mempersembahkan waktu. 因为当他实际去行动的话，就等于说他已经献上了他的时间。 Saudara, Rick Warren mengatakan orang yang memberikan persembahan waktu itu luar biasa. 利国人告诉我们，如果他愿意付上世间的代价的话， Saudara 是了不起。 Saudara fungsian ke gereja captiau 10 juta, saudara besok bisa cari lagi. 可能你一次奉献可以射掉，以后你还可以照回来。 Tapi saudara mempersembahkan waktu itu tidak bisa diulang. 但是如果你奉献时间的话，时间不能重轮。 Tapi orang yang sudah dewasa, dia bukan saja berani mempersembahkan tenaga dan waktunya, tapi dia juga berani mengeluarkan sebuah persembahan finansialnya untuk melayani Tuhan. 所以一个成熟的人，他不但愿意来奉献他的时间、他的心，也是整个的奉献出来。
Saudara, finansial itu kekuatan yang luar biasa, 本来金钱是非常重要的一个金， yang mampu merebut hati kita dari 是 Tuhan. 可以把这些常常金钱伪入我们的心。 Saudara, ketika kita melihat tentang pengajaran pengampunan, 当我们学到这个赦免人的罪， ada orang yang punya hutang sama seorang raja, itu dibilang 10.000 talenta. 我们知道圣经里面就告诉我们，有一个人欠了一个10万， Hartanya dijual, anak istrinya dijual, dia bekerja mati-matian nggak bisa bayar hutang. 不能把太太或者是孩子出卖的话，还不能来赎回他所欠的债。 Lalu raja itu bilang, ya sudah dah kalau gitu nggak usah 但 bayar. 是这个王说：“好了，我就赦免你，不必付钱了。 Diampuni, saudara. ”他已经得蒙这个解脱。 Saudara, dia pulang, dia ketemu sama saudaranya yang lain, 但是他回去的时候，路上遇见一个人， yang hutang 100 dinar. 他是欠了他100块， Dia sampai mau cekik orang itu 他 suruh 就 bayar 是 hutang. 要下债这个人，你一定要把这个你所你的债要付完。 Perhitungan di kamus Alkitab, 1 talenta itu adalah 600 dinar kalau tidak salah, 1块 atau 钱就是 6.000 等 dinar, 于 saya lupa. 6000这个 dinar， Saudara, tambahkan saja itu. 你自己加进来吧。 Sebuah perbandingan yang memang wah jauh sekali. 就是这个比例是蛮大的。 Paling tidak ada beberapa kebenaran yang kita bisa lihat dari 从这个 pengampunan 里 ini. 面的故事，揭示一些真理。 Yang pertama, 第一样， pengampunan yang diberikan oleh Tuhan itu adalah uncountable, sesuatu yang tidak bisa dihitung. 就是说从上帝所得的饶恕是无限的， Dan ini kan hanya perumpamaan yang dipakai oleh Tuhan Yesus. 这个只有一个比例。 Yang kedua, Dialog. orang yang baru saja menerima pengampunan itu tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba langsung bisa ngampuni orang lain. 一个刚刚接受这个饶恕赦免的人，他不能完全速成般的可以去饶恕另外的人。 Yang baru diselesaikan, dia punya hutang itu 10.000 talenta, nggak bisa ngampuni yang 100 dinar, saudara. 你们看一下，他欠的债是哪样多，但是他不能饶恕向他欠债一部分的人。 Tapi yang ketiga, saudara, 第三样， jangan-jangan memang kalau untuk urusan duit itu paling susah. 本来对一个金钱的料理是一个问题。 Saudara ya saudara, tapi bisnis ya bisnis. 我们是兄弟就是兄弟，但是生意的来往也是生意。 Baru saja saya dapat gangdol besar, tapi kalau kamu hutang ya tetap bayar. 我刚刚拿到一笔的生意，但是如果你向我借债的话，还是要还债。 Disinilah letak betapa kekuatan finansial itu memberikan pengaruh. 所以我们从这里就看到这个物质是非常大的吸引力。 Sehingga kalau seseorang yang sudah bertumbuh, dia juga mau menggunakan finansialnya untuk melayani Tuhan, itu adalah sebuah proses untuk bertumbuh dengan baik, saudara. 如果一个成熟的人，他不但奉献他自己，他也愿意把这个金钱奉献出来，这是一个代价。 Saudara, orang tatkala hatinya tidak mau disentuh oleh Tuhan, 如果一个人的心不愿意受到圣灵的触摸， maka untuk menjadi orang yang menerima amanat agung itu sulit. 他就是很难来接受这个大使命。 Itulah sebabnya tatkala gereja-gereja melakukan sebuah mission trip, sebetulnya tujuannya apa? Melatih hati. 其实我们做这个短线的话，就是要训练我们这个参与者的这个心灵。 Saudara, saya di Denpasar, baik sebagai gembala sidang, ada beberapa kepercayaan pelayanan yang lain. 我在巴厘岛不单是成为主人牧师，我还带领一些其他的事。 Setiap bulan saya pimpin PA The Mission 每个月有一次对这个宣教的教学， untuk para pengusaha dan hamba-hamba 就 Tuhan yang 是 ada di 对这个 Denpasar. 圣工人员以及传道牧师。 Saya penasehat perkantas 我是这个 Perkantas 的顾问， yang saya ketemu dengan mahasiswa dan para alumni yang lebih banyak berbicara doktrin. 我就是常常跟这个大学生们就是谈到这个理论性的。 Tapi saya diberkati oleh Tuhan. 但是神祝福我， Ketika setiap tahun saya selalu mengagendakan untuk saya melakukan mission trip. 每一年我都有一段时间抽出来是做短线队的时间。 Saya pergi ke pedalaman, saya pergi ke desa. 我到这个乡村里面， Saudara, ketika saya melayani PA-PA itu otak saya hangat, saudara. 当我带领他们查经的话，我的头脑是很热的。
Tapi ketika saya pelayanan ke desa, hati saya yang hangat, saudara. 但是如果我们到乡村的话，我们的心火热起来。 Saya belajar dari orang-orang yang sederhana, 我从这个简单人的生活里面来学习。 dengan doa yang sederhana, tetapi connect-nya itu loh, connect-nya itu loh 他 yang 们的祷告是 susah. 很简单的，但是他们看出来他们跟神之间的关系是多么的密切。 Yang akhirnya sering menyadarkan saya bahwa urusan pelayanan itu ini penting, tapi ini jauh lebih penting. 所以在我们侍奉神的话，我们的头脑知识我们重要，但是我们的心更重要。 Kalau kita tidak memiliki hati, maka kita tidak mungkin untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. 所以如果我们没有这种心的话，我们就无法来完成主的使命。 Kalau kita tidak memiliki hati, bagaimana kita mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain? 如果我们没有这个信者的话，那我们怎么可以成为多人的祝福呢？ Kalau nggak punya hati, bagaimana kita akan melangkah dari area nyaman kita, 如 saudara? 果我们没有这个信的话，我们怎么可以跨出我们的脚步呢？ Saudara-saudara, satu sisi amanat agung kompleks, saudara. 我们看到这个大使命是一个完整的， Tapi di sisi lain sebetulnya amanat agung itu sangat applicable, bisa dilakukan dalam hidup kita sehari-hari. 但是其实呢，我们这个大使命，我们都可以去一步一步的去完整。 Ketika kita bicara pemuritan adalah sesuatu yang sifatnya natural sekali, saudara. 这个我们谈到这个门徒训练的话，是一个很自然性的。 Tadi pagi saya ceritakan tentang bapak tukang soto yang ada di depan 那 gereja. 在第一章我已经讲过，在我们教会外面的一个买soto的人， Yang dulunya jual es, lalu kenapa dia jadi tukang soto? Karena ada proses pemuritan secara natural. 以前他是做另外的生意，现在他变成一个做这个买卖soto的话，有一段的过程。 Dia ngenger, dia bantu-bantu, sampai akhirnya dia terampil memasak, lalu dipercayakan satu gerobak untuk jualan. Sekarang dia jadi tukang soto yang cukup terkenal di depan 因为他 gereja. 之前就帮忙这个人怎样切菜、怎么样洗菜、怎么样煮菜，最后呢，这个主人 Saudara, 帮 natural 助他 bukan? 其实 Natural 是 sekali. 很自然的。 Saya punya 完成。 jemaat sopir bis Lorena, saudara. 我的一个会友是这个Lorena Sebelum 公司的， Jadi sopir bis Lorena, dia sopir truk. 以前他是这个卡车的司机， Sebelum jadi sopir truk, dia kernet truk itu, 以前他 saudara. 只是这个司机的助手罢了。 Tetapi dia punya sopir, dia punya teman yang memberikan kepercayaan, dia bisa nyetir dan lain sebagainya sampai dia ngurus SIM, dan sekarang dia jadi sopir 所以 Lorena. 驾驶员这个慢慢的信任他，教他学习他怎么样去这个驾驶，所以就信任他，就给他这个责任。 Saudara, ketika kita bicara pemuritan dalam konsep our daily life itu, saudara, ini natural sekali. 所以当我们谈到这个门徒训练的话，我们每日的灵粮很重要。 Dan tatkala interaksi itu terjadi, kita punya iman, hal itu kemudian kita bisa nyatakan kepada orang-orang 因为 sekitar 我们 kita. 学习了神的话，我们就产生一个力量，我们就可以去表现、去设性出来。 Yang paling penting adalah hati dan rela untuk menjadi teladan. 最要紧的是我们的心先来一个预备，我们的心，因为我们很愿意、很甘愿、甘心乐意的去遵行。 Saya sampaikan kepada teman-teman majelis hamba Tuhan di Sion, 我在这个西安堂里面告诉泽市教牧部， ada harga yang harus dibayar ketika kita 如 melaksanakan 果我们 pemuritan. 我们要遵信这个，我们要设性门徒训练的话，我们需要付上的代价蛮大的。 Pembelajaran harus, 我们要学习它的理论， pertemuan-pertemuan menjadi sarana pembelajaran harus. 我们通过每一次的见面，成为我们学习的桥梁。 Dan kita harus rela juga untuk diperlengkapi. 我们要很乐意的，我们愿意受到各样的装备。 Tetapi yang ketiga ini yang penting adalah apakah kita rela berkomitmen. 但是最要紧的第三样事情，是不是我们可以以身作则？ Karena ketika kita hendak memuridkan orang lain, kita dibutuhkan kehadiran kita. 所以，当我们愿意让别人做主的门徒的时候，我们先愿意自己来摆上。 Dibutuhkan relasi interaksi dengan orang-orang yang akan menjadi murid. 我们要跟我们所要作为我们门徒的人呢，是一个有很亲密的关系。 Ada sebuah perjumpaan yang secara intensif itu akan terjadi. 因为我们要常常的，就是跟他见面。 Tanpa kita sadari proses keteladanan mulai dilihat dan kita siap nggak jadi teladan.
从这个过程当中，让这个学者他们可以从你的身上学习到这个很多的榜样。问题是在于你能不能成为榜 Karena 样？ pemuridan itu bukan transfer materi ke bawah, 因为做主的门徒不是从我们所学的理论就灌输在他的里面， tetapi impartasi hidupmu ke bawah itu terjadi. 但是从你的生活的这些政策的事情设行出来的。 Saudara, secara natural sebetulnya hal ini sesuatu yang kita paham dan kita alami kok. 因为它是很自然性的，是我们可以去感受得到。 Saudara, saya punya kelompok komsel 我有个小组， yang namanya ABC. 就是 ABC 小组， ABC itu adalah Abdiel Bikers Community. 就是这个。 Kami suka naik motor. 我们常常坐摩托车， Saudara, kalau kita lagi bermotor ke Bima, kemana begitu, 我们也会去用摩托车到匹马岛。 sebetulnya tanpa disadari dengan kami bermotor bersama-sama mengunjungi gereja-gereja, 我们用摩托车来管某探访教会， terjadi pembicaraan di antara kami. 我们就常常讨论 ABC ini kira-kira kita sudah 10 tahunan lebih. 这个 ABC 小组已经有10年的光阴。 Paling tidak saya bisa melihat ada 3 laki-laki yang sudah meninggalkan rokok. 从当中有3个人他已经戒烟了， Ada beberapa bapak-bapak muda yang mulai membangun komitmen untuk merancang waktu bersama keluarga. 并且有一些的先生们，他们也是以身作则，要做出一个同样的时间出来。 Dan ada beberapa laki-laki yang masuk di grup saya di dalam gerakan baca Alkitab bersama. 也是有一些的人，就是加入我们这个镀金行列里面的成员， Pertemuannya bukan formal, saudara. 不是只是很珍贵的。 Pertemuannya ya biasa, kita nongkrong 我 bareng 们见 bicarakan 面就谈谈话， bicarakan ngurus anak remaja bagaimana karena anak-anaknya seusia remaja. 就是去聊，就是谈到这个家里孩子们所发生的事情。 Masalah pajak gimana bayar atau tidak. 对于这个税务的话，我们该怎样去付完呢？ Kami bicarakan perpuluhan. 我们也谈到社会奉献， Kita bicarakan mari kita dukung satu gereja yang ada di daerah itu mau atau 我 tidak. 们也谈论到怎样去帮助一个乡村里面的教会， Dan kami pergi ke tempat 我们 itu. 就去拜访， Saudara-saudara, natural, 就是很自然的， bukan sesuatu yang rumit. 不是说是很难的。 Yang artinya kalau amanat agung itu begitu rumit, saudara nggak bisa lakukan. 如果大使命是一个很复杂的话，可能你就不能去完成。 Tetapi setiap kita ternyata bisa dipakai oleh Tuhan menjadi perpanjangan cinta kasih Tuhan kepada orang lain. 但是其实呢，我们每一个人可以被上帝所使用，成为耶稣的这个助手来去传福音。 Nah, sadarkah kita bahwa kita ada di titik yang sangat strategis itu? 所以你要觉悟到，你是站在一个非常重要的角色里面。 Tadi ada sebuah kisah yang saya dengar. 刚才听过一个真理， Mama dari penterjemah ini meminta seseorang untuk membacakan firman Tuhan. 就是我的妈妈，就是叫这个佣人呢，她就是叫他去奉献一点的时间给他，帮他读圣经。 Sampai pada akhirnya orang ini menerima Tuhan Yesus. 到最后，他接受这个仆人接受了耶稣成为他的救主。 Saya tidak tahu apakah mamanya mengikuti EE atau tidak, saya tidak tahu. Tidak, Terus- sudah dijawab. 我妈妈虽然没有接受到这个AA 个人布道的专门训练， Apakah mengikuti program pemuritan atau enggak? 或者是也没有受到这个门徒训练的这些教导， Tetapi secara natural sudah membawa satu jiwa. 它 di 是 hadapan 很 Tuhan. 自然性的，慢慢的每一天的每一年的。 Saudara, kita berada di titik strategis itu. 我们是站在这个重要的角石， Masalahnya apakah kita punya hati untuk membawa jiwa kepada Tuhan? 问题是在于你没有这个心来带领你是周围的人来归向神。 Ada anak-anak, 有的是儿童， ada orang tua. 有的是老年人。 Urusan berhasil atau tidak itu urusan Roh Kudus. 如果成绩如何，这个是圣灵的果子。 Tapi ada hati atau tidak? 最要紧的，你的心有没有？ Saya menerima waris dari papa saya. 我从爸爸里面得到了一个产业。 Papa saya semasa hidupnya terus menginjili papanya atau kakek saya untuk percaya kepada Tuhan. 因为我爸爸常常就是传福音给我祖父祖母，还有其他的孩子 Sampai 们。 papa saya meninggal, saya dan istri yang melanjutkan menginjili kakek saya ini.
直到我爸爸离开世界，我跟太太继续不断的向我们的祖父祖母传福音。 Apakah saya berhasil? 我有成绩吗？ Kami setiap kali berkunjung, kami selalu mencoba untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. 我们跟他见面的时候，我们就把福音告诉他。 Tetapi paling tidak saya dan istri menjadi orang yang taat terhadap amanat agung. 最要紧的是，我跟他太太已经完成了这些大使命的责任。 Keberhasilan atau tidak, apakah Roh Kudus mau membuat kakek saya ini percaya atau tidak? 成绩是如何？就是圣灵是否可以感动我的祖父祖母来接受耶稣？那是圣灵的工作。 Setiap kali saya bicara sama kakek saya tentang Yesus, 当我跟我的祖父祖母谈到耶稣的时候， itu dikitari cucu-cucu lain yang Muslim, itu lagi berdiri di sekitar kami. 那他后面有很多就是伪教徒的这些孙儿孙女们在哪里？ Yang salah satu 听到 bilang, nggak apa-apa, Mas mau ceritakan nggak apa, tapi saya akan menjaga supaya kakek kita nggak jadi Kristen, dia bilang. 他说你要传讲你的真理可以，但是我要保守我的祖父，不让他接受。 Saudara, kita di titik strategis ini. 我们是站在这个十字路口的重心， Mari kita minta Tuhan jadikan saya orang yang melakukan amanat agung. 让我们每个人向神祷告，主啊，帮助我可以完成大使命。 Berikan hatimu kepadaku 求你把你的心给我们， supaya aku peduli kepada orang. 让我可以去关怀我四周围的人。 Limpahkanlah hikmatmu kepada mulutku supaya aku bisa berkata menyenangkan 求 hati 你把 Tuhan. 诸般的智慧加在我的嘴里，让我可以把这个真理传讲出去。 Dan pakailah hidupku sebagai sebuah konfirmasi bahwa apa yang aku beritakan itu benar, nyata. 求你改变我整个的生活，让我可以真正的实行出来，正如我所说到的这些教导。 Mari kita masuk dalam doa. 我们一起祷告。 Ya Tuhan, jadikan kami orang-orang yang taat. 主啊，你教导我们成为一个顺服的人。 Kami berterima kasih jikalau kami menjadi orang-orang yang tahu dan faham. 主，我们感谢你，因为我们对真理的了解、认识多。 Kami menjadi orang-orang yang diperlengkapi dengan berbagai keterampilan. 我们也受到许多训练的装备， Tetapi terus gelisahkan kami ya Tuhan apabila kami masih belum melakukan atau mengaplikasikan dalam hidup keseharian kami. 主啊，如果我们还没有去实行出来的话，求你再次来感动我们的心， Dan tolong ingatkan kami ya Tuhan, 求你常常提醒我们， bahwa kesaksian hidup kami ini menjadi begitu penting. 因为让我们知道我们所要这个见证表现是非常重要的， Yang akan meneguhkan, mengkonfirmasi bahwa apa yang kami beritakan itu nyata, konkret. 因为让我们通过这个真实的生活见证里面，可以来表达我们对真理的认识是完整的， Kami bisa menghadirkan kasih Tuhan dengan konkret. 让我们把耶稣的爱真的去表现活出来， Melalui sikap tindak tanduk kami, 就是通过我们的生活榜样， apalagi tutur kata kami. 特别是我们的言语行为。 Biarlah Tuhan pakai untuk mendatangkan hati yang penuh dengan damai 求 sejahtera. 你教导我们，让我们可以我们心中充满你的平安。 Kami mau diingatkan bahwa posisi kami ini sangat strategis ya Tuhan. 求你继续不断的提醒我们，我们现在的角色是很重要的。 Kami punya keluarga, 我们有家庭， kami punya pramuwisma, punya staf, karyawan, pegawai mungkin. 我们可以成为上市下面许多的工作人员。 Dengan apa yang ada dalam diri kami sebetulnya itu dapat kami seberangkan bahwa Tuhan yang baik itu hidup. 通过我们生活的表现，可以直接活出来，我们所信奉的神是一个又真又活的。 Jikalau ada di antara kami yang pada saat ini terus menggumulkan dan punya beban berat terhadap jiwa-jiwa yang hilang, 主啊，我们当中若是心中充满一个爱人灵魂的负担， pakailah orang-orang ini ya Tuhan untuk menjadi perpanjangan kasih-Mu kepada orang lain. 求你帮助他们，使用他们，让他们成为你的助手，来把真理传出来。 Kami menyadari begitu sulit, begitu beratnya ketika kami mencoba untuk memberitakan kabar kasih. 我们了解，我们常常感觉到非常的困难，
来去遵行它。 Tetapi biarlah setiap kami menyadari bahwa pertolongan pimpinan dari Tuhan itu boleh melimpah atas kami 但 sekarang. 是让我们每个人都可以就到上帝的同在，上帝的帮助是如此真实。 Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. 我们祷告祈求是奉告我们救主耶稣的名， Amin. 阿门。